Bismillah. Bismillah. Tak ada keluar. Kena keluar, kuatkan lagi. Tak ada. Bismillah. Kan? Dia pusing. Bismillah. Betul. Bismillah. Lagi sikit. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waj'alna min 'ibadika salihin. Allahumma ta'alina bi futuhil 'arifin. وارزقنا فهم النبيين وزدنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi ini antara pengajian yang kita tunggu-tunggu pada tajuk buku kita Sifat 20. Lalu kita menemui pada yang ketiga, muka surat 101, Sifat 20. Satu ilmu yang sangat-sangat penting untuk kita belajar, paling kurang sekali semua hidup. Kerana ilmunya adalah fardu ain, sama ada kita belajar secara tafsili ataupun ijmali, maknanya secara mendalam ataupun secara ringkas. Hanya yang kita perlu ketahui, Sifat 20 ini telah diajar di sekolah agama IKAFA, SRA, bermula darjah 1 lagi. Hanya saja kita tidak akan belajar seperti mana anak-anak itu belajar, sebab kita perlu secara tafsili juga, yakni mendalami setiap daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kaitan nama pada zat, zat yang wujud, zat yang mempunyai sifat, zat yang mempunyai af'al pada perbuatan. Bahkan yang menyebabkan kita di akhirat selamat kerana pengajian Sifat 20 lah. Sebab bila sahaja kita mengenal Allah melalui sifat yang kita pelajari ini, sifat wajib, sifat harus, di lidah kita menyebut la ilaha illallah, sah. Apabila kita zikr Allah, subhanallah, bahkan sekadar kita membaca ya Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan kepada kita banyak keistimewaan, fadilat dan juga ganjaran, hanya disebabkan kita menyebut nama Allah. Disebabkan bukan semua orang apabila menyebut tasbih, tahmid, tahlil, dia mendapat ganjaran daripada Allah. Dia tidak akan mendapat apa-apa kalau sekiranya dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat-sifatnya. Memang tidak dia nafikan Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, berkuasa, berkehendak. Akan tetapi kalau sekiranya dia beranggapan wujudnya Allah itu ada fizikal, ada jisim, ada jirib, berpindah ke satu tempat ke satu tempat, berduduk tinggal di atas langit, maka segala daripada amalnya Allah tidak terima, zikirnya Allah tidak berinya fadilat dan ganjaran, tidak ada apa pun. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang beramal tapi amalnya itu rugi saja. Disebabkan apa? Sebab dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala cara begitu. Orang Kristian, dia dah lama melukis gambar Allah. Sebelah dia adalah Isa. Mereka tidak sebut Isa, mereka sebut Jesus, Yesus. Tapi sebelah tu adalah, dia kata inilah bapa dia. Memang saya pernah tengok gambar tu. Bapa dia tua, ada janggut. Bapa dia God, dia son of God. Faham kan? Nanti dia God, dia kambing pula. Lebih kurang bunyi.
Lalu kalau sekiranya kita beranggapan Allah Subhanahu wa taala juga wujud betul, wujud berpindah ke sana kemari, itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal. Lalu amalan kita semua ditolak oleh Allah. Dah zikir ribu-ribu pun tidak memberi manfaat terzikir. Itu yang ulama kita berfatwa sangat penting untuk mempelajari ilmu ini. Sebenarnya ilmu ini ulama kita dah lama dah susun. Cuma tidaklah tertib mesti nombor satu wujud, lepas tu qidah, lepas tu baqa. Tidak. Mereka ulama-ulama kita menyebut pada satu-satu nama dan sifat-sifat. Seperti mana Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pun ada. Yang ini tidak ada tertib. Cuma ulama mutaakhirin kita yang terakhir ini susun. Disebabkan ada sifat pada nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Jadi di situ bila dia susun, dia lebih mudah untuk kita belajar dan memahaminya. Macam ilmu tajwid lah, dimulai dulu dengan makhraj huruf, sifat huruf. Lepas tu barulah dia masukkan pada hukum mad ke apa ke, begitulah. Untuk memudahkan kita baca Quran dengan kaedah dan cara begitu. Dan itu bukan petua, itu kaedah. Dia sebabkan petua di sudut ilmu logik boleh diterima, boleh ditolak. Itu nama petua. Seperti mana contoh kita sakit gigi, kawan bagi petua. Kata kau sakit gigi, petua dia makan sabun, cabut gitu. Itu petua terakhir lah tu. Kadang-kadang kita nak bicara gigi, mana ada klinik buka tengah malam, sakit tengah malam. Lalu kawan kau kata, cuba kau gigit tengok kayu cengkeh, bunga cengkeh. Dia pun gigit, lega pula. Kawan ni ajar je. Malam esok kawan yang mengajar tu pula sakit. Kawan ni kata, cuba kau gigit bunga cengkeh. Dia gigit, makin sakit. Makna dia yang ajar petua tak jalan kat dia. Itu pasal dia sudut ilmu logik. Petua itu tidak semestinya betul, tapi kita tak tolak. Tetapi ilmu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan sifat 20, siapa tolak kafir. Dia berbeza petua. Begitu juga qawaid pada kaedah untuk memudahkan. Lalu ikut saja kaedah tu, satu per satu. Seperti mana contoh kita tak pandai nak menulis Jawi, belajar dulu tulis Jawi. Kaedah kan. Nanti cikgu kata sila tulis dalam Jawi, jawab pun kena dalam Jawi. Kita tak pernah belajar, lalu kita pun tak tahu nak tulis. Jadi kaedahnya belajar. Jadi begitu juga kalau sekiranya nak sah amalan kita, nak sah ibadah kita, solat, puasa semua sah. Jadi mau tak mau kena belajar sifat 20. Sifat Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar 20, tapi ini adalah sifat yang kembali atas zat. Kembali atas zat ni aja. Sifat Allah Subhanahu wa taala ada dalam Asmaul Husna. Cuma daripada Asmaul Husna dia akan kembali balik pada 20 sifat ni juga. Seperti mana sifat Allah Al-Qawi yang maha kuat. Maha kuat tu pergi balik pada Al-Qudrah, maha berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sifat Allah Al-Azim, Al-Halim, ia akan kembalilah salah satu daripada sifat 20 tu. Seperti mana kita baca tasbih, Subhanallah, maha suci Allah, bukan bermaksud apabila kita tengok yang menakjubkan, tapi apabila kita melihat yang menakjubkan, kita pun baca Subhanallah. Disebabkan dalam Quran cerita Isra wal Mi'raj tu menakjubkan ataupun cerita biasa je. Orang yang naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha bertemu malaikat Jibril yang original di atas sana, diperlihatkan syurga neraka. Agak-agak ni cerita biasa ke cerita luar biasa? Bila luar biasa, subhanallah. Selain daripada itu, apabila seseorang menyebut tentang Allah tapi salah, mungkin dia orang Islam juga, saya beriman Allah Subhanahu wa taala
beranggota. Saya beriman Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Dia berada dan duduk tinggal di atasnya. Lalu apa yang perlu kita sebut? Subhanallah. Maknanya subhanallah itu untuk menafikan Allah wujud dengan berbentuk duduk di atas arasy, nak menolak. Sebab Allah sebut dalam Quran, Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan. Orang kafir kata Allah Subhanahu wa ta'ala ini tak berkuasa untuk menghidupkan setelah ia mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mempunyai sifat lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki anak. Lalu Allah jawab subhanallah, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Selain daripada itu, apabila kita menyebut subhanallah kerana perintah, fa subhanallah, maka hendaklah kamu bertasbih kepada Allah. Pagi dan petang, lalu kita pun subhanallah. Lepas habis solat kita pun subhanallah. Baca saja dengan jumlah yang ditetapkan. Ada 3 kali, ada 33 kali. Itu tasbih subhanallah juga. Apabila kita menyukai, memandang suka, maka kita juga subhanallah. Apa maksudnya di sini? Sesuatu yang kita rasa suka, kita bertasbih subhanallah. Disebabkan apa yang kita suka pun dia akan bertasbih. Seperti mana contoh makan, kita tengok hidangan telah dihidang buat kita, subhanallah. Apa maksudnya? Makanan yang sedang dihidang itu sebenarnya tanpa kita sedar dia bertasbih. Kita pun nak bertasbih dengan makanan itu. Itu kita ambil biji tasbih subhanallah, subhanallah, dia pun bertasbih. Satu hari Rasulullah ambil batu kerikil, dia bertasbih subhanallah. Lepas tu Abu Bakar Siddiq pun ambil bertasbih subhanallah. Umar pun ambil subhanallah. Uthman pun ambil subhanallah. Mana batu-batu kecil pun bertasbih. Lalu di lidah kita subhanallah. Ya Daud, awibi ma'ahu wat-tayr. Awibi wajibal wat-tayr. Bertasbihlah memuji Allah bersama gunung ganam dan juga burung-burung. Dia pun subhanallah, gunung pun subhanallah, burung-burung pun subhanallah, dengan cara dia. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kita tak tahu tasbih itu macam mana. Tapi apa yang berada di sekeliling kita semua tasbih. Lalu kita pun bertasbih subhanallah. Jadi dah beberapa maksud dah subhanallah kat sini. Orang perempuan kata Nabi perlu memperbanyakkan tasbih. Sikit-sikit tasbih, sikit-sikit tasbih. Itu pun nama orang perempuan. Ini sikit-sikit drama Korea dah, Tamil Nadu dah, Hindustan dah. Dia tasbih kan. Dia bergerak tasbih. Dia angkat tasbih. Dia nak makan nasi tasbih. Dia tengok orang tasbih. Tengok cucu tasbih. Kan bagus. Tasbih dia. Sebab Nabi kata orang perempuan banyak yang selamat di akhirat sebab tasbih dia. Lalu kalau tak mau tasbih bukan orang perempuan lah. Nak kata orang jantan pun bukan. Apatah lagi tino begitu. Bukan orang lah begitu. Nabi kata begitu, mana orang perempuan kena memperbanyakkan tasbih. Apa saja jenis tasbih, panjang atau pendek, asalkan subhanallah. Sesungguhnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan saja berjumlah sebanyak 20 sifat. Jumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak sekali. Sebagai ulama akidah menyatakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala memang banyak. Bukan sekadar 99 nama-nama Allah, tetapi terlalu banyak sehingga ada sebagai ulama menyatakan salah satu daripada ilmu yang kita tidak mengetahuinya sampai bila-bila adalah berapa jumlah asmaul husna, berapa jumlah sifat-sifat Allah. Seperti mana kita tidak mengetahui hakikatnya zat Allah yang wujud itu. Itu telah disepakati
oleh seluruh ulama-ulama kita, dan kita tidak memiliki ilmu tersebut sehingga mengetahui seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seluruh daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana contoh dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kami yang menumbuhkan Az-Zari', tapi tidak ada nama itu di dalam 99 nama Allah. Ada dalam suratul Waqiah. Kami menumbuhkan itu salah satu nama Allah, dan Az-Zari', yang maha menumbuhkan, tapi tidak ada dalam sifat 20. Dan kita tidak menemui daripada Quran ataupun hadis yang Nabi ajar kepada kita tentang nama-nama Allah dan sifatnya, bahawasanya Allah ada nama Az-Zalim, yang maha menzalimi. Tidak ada. Bahkan Allah menafikan, dia ada. Ma ana bidhallamin lil 'abid, aku tak pernah menzalimi hamba-hambaku. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi sesiapa pun walaupun sebesar zarah. Sekiranya berlaku, Allah Subhanahu wa taala tidak redha berlakunya kezaliman antara manusia menzalimi haiwan ke, kita dizalimi ke, Allah Subhanahu wa taala tidak redha. Hanya perkara itu berlaku, orang yang dizalimi dia sabar, dia mendapat pahala. Ada seorang nak murid saya di Sabah, dia bagi satu soalan, dia dapat ada satu soalan, bukan, dia tanya saya soalan berkaitan ada satu amalan yang saya ingat amalan itu adalah barang siapa yang dizalimi, dianiaya, di ini, difitnah, lalu bacalah surah Inna a'tainakal kautsar sampai tutup mata. Bayangkan orang itu, lepas tu terakhir sebut nanti Allah akan menghancurkan dia. Jadi soalannya, adakah ilmu itu dalam Islam? Lalu saya jawab bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita sebagai uswatun hasanah. Nabi juga dizalimi, Nabi juga difitnah, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi. Ya Muhammad, bersabar saja terhadap apa yang mereka lakukan, seperti mana Nabi Rasul ulul azmi dulu, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Rasul-Rasul ulul azmi. Bahkan sifat Rasulullah yang ada dalam Taurat adalah tidak membalasi keburukan dengan keburukan. Tidak. Lalu Rasulullah tidak pernah melakukan keburukan dibalasi keburukan. Lalu kalau sekiranya kita berbuat demikian, maka kita sedang melakukan keburukan terhadap orang yang tak faham agama, tak kenalnya Allah dan Rasul. Apatah lagi kalau dia orang Islam, mungkin terasa kita. Tapi jangan buat begitu. Jangan buat begitu. Lalu amalan ini di-share, tak tahu berapa orang akan amal. Mungkin dia nak buat dekat pemimpin-pemimpin ke, menteri-menteri ke, gitu. Sebab menteri inilah putih habis bajet aku tahun ni. Contoh je. Sebab menteri inilah kontrak aku potong dia, batal, tidak boleh dapatlah 2.1 bilion begitu. Contoh. Lalu apa maksud di sini? Dia marah tadi, lalu dia amal inna a'tainakal kautsar, baca-baca membayangkan orang tu kun, semoga Allah hancurkan dia. Itu tidak. Ilmu itu bukan ilmu yang sepatutnya dilakukan oleh orang Islam yang beriman. Dalam Quran mengajar kita, kalau kita rasa dizalimi, mohon kepada Allah pertolongan agar kezaliman itu tidak sampai memudaratkan kita. Kita dapat meneruskan kehidupan dengan tenangnya kerana kita masih ada Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristian, ramai keluar Kristian, tapi bukan jadi orang Islam. Ditanya mengapa kamu keluar pada Kristian, tak mau jadi orang Kristian dah, sebab terasa kami tidak ada siapa dalam Kristian.
Lalu pendeta tu kata, kita kan ada Tuhan. Dia ajar itu. Dalam Islam pun gitu juga, kita tidak pernah keseorangan. Sebab Allah nyatakan, kalau sekiranya kamu ada seorang, aku yang kedua, kamu berdua, aku ketiga. Wa huwa ma'akum aina ma kanu, di mana saja kamu berada, aku dengan kamu. Jadi kita tak pernah bersendirian. Gitu. Jadi kita lihat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kerana selain pada sifat 20, masih kita temui sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung di dalam nama-nama Allah yang disebut Asma'ul Husna. Dan dalam buku ni pun ada juga Asma'ul Husna. Dan hendaklah kita ketahui seluruh sifat Allah adalah kamil, sempurna. Semua nama Allah sempurna, semua sifat Allah sempurna, seluruhnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna. Apabila disebut Allah Maha Kaya, kaya dia sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, pengasihnya sempurna. Itu seluruhnya. Sebab lawan pada kesempurnaan adalah kekurangan. Lalu mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kurang dalam sifat-sifatnya. Di dalam Al-Quran masih banyak kita jumpai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak termasuk dalam sifat 20 dan Asma'ul Husna. Maknanya dalam sifat 20 tak ada, dalam Asma'ul Husna pun tak ada. Antaranya Az-Zari' yang disebutkan tadi. Antara yang lain adalah Al-Jamal yang maha indah, Al-Kamal yang maha sempurna. Itu salah satu daripada nama Allah. Al-Tayyib, kata Rasulullah, Allah maha baik, dia sukakan kebaikan. Itu salah satu nama Allah. Walaupun demikian, ada 20 sifat yang wajib kita ketahui di kalangan para ulama terkenal dengan sifat 20, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah. 20 tu wajib, itu pada diri dia. 20 lagi mustahil. Kita jangan isbat, makna menetapkan 20 yang mustahil pada Allah, menafikan dia. Begitu. Allah wujud tanpa permulaan, lalu mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala pernah tak ada, lalu kemudian ada, kemudian akan wujud kesudahan. Itu ada isbat, ada nafi. Wujud itu wajib pada Allah, tapi adanya wujud, ada permulaan sebelumnya tidak ada, maka itu mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana wujud Allah, wujud pada Allah memang telah ada, bukan pernah tak ada. Dan jangan kita sampai merasai dan menggambarkan Allah pernah tak wujud, lepas tu dia wujud. Itu yang menyebabkan orang akan tanya macam mana dia ada, macam mana dia wujud. Itu yang jadi soalan. Padahal sebenarnya tidak perlu tanya soalan dah. Kalau dia mereka memahami dan beriman Allah memang telah ada wujud. Tidak ada permulaan. Masuk permulaan zero, lepas tu satu, lepas tu dua. Itu maksud permulaan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala wujud tanpa permulaan, tapi dialah yang mengawalkan. Maksud menciptakan makhluk yang ada awal sehingga ada yang diakhirkan oleh Allah. Dan ada satu sifat yang jaiz, yang harus pada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun satu. Jangan kita beranggapan satu sifat ini meliputi satu perkara, tapi dengan satu sifat jaiz ini, hampir keseluruhan alam pasti ada juga sifat ini. Seperti mana contoh, adakah wajib bagi Allah nak bagi tahu kepada kita dia wujud, lalu dia cipta alam? Wajib atau tidak Allah cipta? Tidak wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib tak pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mesti adakan dalil, tanda-tanda wujudnya Allah kepada kita agar kita percaya dia wujud.
Harus pada Allah, tidak wajib. Wajib kepada Allah, wajib ke atas Allah Subhanahu wa taala dia nak menkiamatkan alam ni. Harus juga. Wajib ke Allah nak bagi rezeki kepada kita? Harus juga. Wajib ke Allah cipta kita? Harus juga. Wajib ke bagi Allah dia cipta kita lalu dia bagi akal? Wajib ke harus? Harus juga. Wajib ke Allah mengutus Nabi Rasul kepada kita, turunkan Quran? Harus juga. Sebab maksud wajib pada Allah bukan wajibah fi lughawi ataupun wajibah fi syar'i. Bukan macam solat fardu dulu. Puasa Ramadan wajib, solat 5 kali sehari semalam wajib. Wajibnya ni tak sama dengan wajibnya Allah. Masuk wajib pada Allah Subhanahu wa taala yang mana itulah pada zatnya yang melekat dengan dia. Pasti itu. Itu. Sehingga jangan dinafikan lagi yang mana wajib. Kita kena jazam, maknanya ikatan kita kukuh. Jangan sampai putus sehingga nak cari mazhab dan pendapat yang lain. Kita dah belajar dah Allah Subhanahu wa taala itu wujud, tidak berbentuk, tidak berlembaga, tidak ada kaitan warna-warni, tidak ada tempat, tidak ada sudut, tidak ada arah. Mari seorang ustaz bawa kitab tebal-tebal. Lepas tu dia pun baca kepada kita. Dia kata Allah Ta'ala dia sedang berduduk tinggal di atas arash. Setiap malam terakhir, malam 1/3 malam yang terakhir, dia turun daripada langit, turun ke bawah. Lalu kita pun dah tukar jazam. Etikot kita dah tak jazam, menunjukkan ada masalah kita. Sebab bila kita terima akidah, yakin je. Akidah sifat 20 ni terima, yakin, jangan ragu-ragu dah. Jangan sampai ya ke Allah Ta'ala memang tak ada tempat tinggal, tak berduduk tinggal. Ya ke? Jangan begitu. Ya ke nanti ibadah Allah tak terima lagi. Sebab beriman, berakidah, jazam, dia kena sahih, dia kena sah bahawa Allah terima. Menunjukkan benar-benar kita belajar sampai pada peringkat yang Allah nak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyana al-yaqin. Al-yaqin adalah sampai kita mati jazak, yakni Allah Subhanahu wa taala wujud, qidam, baqa, sampai kita matilah. Kalau kita bermunajat pun bermunajat dengan sifat-sifat itu juga. Dalam sifat 20 itu ada tergolong sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan juga ma'anawiyah. Sifat nafsiyah ni satu saja, iaitu sifat wujud. Jadi kita tengok dulu satu persatu dan ada terjemahan kat situ. Dan seperti mana yang telah saya jelaskan, bahawasanya tertib 1, 2, 3 ni semua daripada ulama', bukan daripada Allah dan Rasul. Tidak mengapa nak letak mana pun. Boleh tak kita letak wujud tu nombor 2, qidam nombor 1? Boleh aja. Kita solat jenazah 4 kali takbir kan? Boleh tak kalau surah Fatihah kita takbir yang kedua? Yang pertama selawat dulu. Takbir yang 3 kita Allah la tahrimna. Yang keempat Allah maghfir lahu warhamhu. Boleh tak? Boleh. Kerana tidak wajib tertib. Bahkan kalau sekiranya kita nak solat jenazah, yang jadi rukun adalah Fatihah, selawat. 2 tu. 2 lagi itu nak diam pun tak apa, asalkan Allahu Akbar tu rukun. Kadang orang tanya, Ustaz saya tak tahu nak solat jenazah, tapi kena tahu niat. Lepas tu tahu takbir 4 kali. Lepas tu baca Fatihah, baca selawat. Takbir pertama, takbir kedua. Takbir yang ketiga tak tahu baca Allahumma ighfir lahu. Tak apa, Rabbana atina fid dunya pun boleh. Tapi saya pun lupa Rabbana atina. Boleh baca apa lagi Ustaz? Awak selalu baca doa apa? Ya. Awak baca apa sebenarnya doa lepas solat? Dia dah tak boleh jawab. Doa yang kamu baca lepas solat pun boleh baca dalam doa solat jenazah. Rabbana atina tu bacalah.
Itulah kadang-kadang lupa nak baca. Jadi solat dia tidak ni. Rakaat takbir keempat Allah Maha Tahrim. Itu lagi dah memang susah nak hafal. Macam susah sangat nak hafal lah. Dia boleh baca Rabbana Atina juga, tapi yang tu pun lupa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca tu je begitu. Dah tak boleh dah. Yang tu boleh baca. Yang tu memang selalu kawan mati selalu. Yang pertama, wujud. Allah wujud, nanti ni ada terjemahan kita. Cuma kena dijelaskan sedikit sebanyak sebelum kita masuk pada syarahnya. Wujud di sini ada, itu je. Rasai Allah ada. Jangan bayang, jangan gambar, jangan melembagakannya. Haram. Allah Subhanahu Wa Taala bukan lembaga, bukannya gambaran. Jadi bila kita menggambarkan Allah, haramlah perbuatan itu. Wujud ni dirasai ada. Kadang-kadang ulama kita nak ajar orang awam bukan mudah. Bukan mudah. Seperti mana contoh, akhirnya buat contoh. Agak-agaknya mati tu ada ke tak ada? Ada. Awak rasanya awak mati ke tidak? Mati. Rasa tak awak akan mati? Rasa? Sama lah rasa Allah tu wujud ada. Awak nampak tak awak mati? Tak ada pengalaman lagi. Tak betul. Lalu begitu juga Allah wujud, tak perlu gambarkan macam mana. Itulah wujudnya Allah. Selain daripada itu, bila menggambarkan Allah, maka wujud jisim, jirib, jawhar, arak, juzuk, bahagian. Itu pun salah juga tu. Yang kedua, qidam. Maksudnya tiada permulaan adanya Allah. Apa maksud? Memang telah ada, telah wujud. Kat sinilah dalam Islam berpegang. Kalau kembali kepada Allah, kita tak boleh kata zero pada asalnya. Tapi kalau saintis barat, sebagian orang dalam dunia ni yang tak beriman lah, bagi mereka dunia bermula zero. Kita tak menafikan dunia bermula zero, sebab Allah yang ada. Allah tak cipta dunia ni, tak cipta akhirat, tak cipta alam. Zero lah dia, betul. Tapi bagi mereka tersangkut pada Tuhan pun zero juga. Makna Tuhan dua. Sebahagian orang-orang tu kata Tuhan diciptakan, satu lagi adalah Tuhan dia menciptakan diri dia. Itu kita wajib nafi, jangan terima tu. Tuhan mesti diciptakan, Tuhan mesti cipta diri dia, kita nafi. Itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila ditanya kembali bagaimana Tuhan ciptakan diri dia, akan 1001 persoalan lagi. Bila dia menyebut begitu, maka 1001-nya logik akal akan berjalan. Semua akan fikir Tuhan ni pakai logik. Itu pasallah saya pernah sebut di sini, orang bila pakai logik pada Tuhan, akhirnya mereka pun sebut sejarah Tuhan, biodata Tuhan. Sejarah itu bagi Allah kena ke? Allah perlukan sejarah ke? Sebab Allah tidak terikat dengan masa dan sejarah. Itu Allah perlu biodata ke? Biodata kita okey, Allah Subhanahu Wa Taala tak. Allah perlu sang Tuhan ke? Sang Tuhan ke sang tu sang manusia, sang buaya, sang kecil. Jadi maksudnya apa di sini? Jangan menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Makhluk itu betul tiada permulaan, ada permulaannya pada makhluk. Allah tiada. Yang tiga, baqa, kekal. Sejak adanya Allah, kekal dia, tidak ada kaitan perubahan, itulah kekal, namanya baqa. Nanti dia akan datangkan juga dalil-dalil. Kalau tak ada dalil, nanti saya bacakan dalil. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Berlainan sekalian makhluk. Ni bahasa lama, bahasa kita. Bersalahat dia dengan segala yang baharu. Mukhalaf maksudnya adalah di sebaliknya.
Itu. Di sebaliknya, lil hawadithi, maknanya segala yang baharu itu makhluk. Qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya. Apa maksudnya? Di sinilah maksudnya Allah Maha Kaya. Dia tak perlukan siapa. Dia tak perlukan malaikat. Dia tak perlukan siapa untuk gerakkan dia, bantu dia, ingatkan dia. Tidak ada kaitan langsung. Agak-agak Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat lupa. Dalam Quran Allah sebut, seperti mana kami lupakan mereka. Sebab dulu mereka lupakan kami. Lalu adakah Allah bersifat lupa? Lalu masuk ayat itu bukannya bermaksud Allah juga bersifat lupa seperti mananya makhluk, tapi Allah membiarkan mereka tanpa meridai, merahmati mereka. Itu maksud Allah melupai mereka. Yang keenam, wahdaniyah, Maha Esa. Selain pada itu, kata ulama, wahdaniyah adalah tidak berbilang-bilang. Tidak adanya jumlah angka. Itu yang kata ulama. Allah bukan satu. God is one. One God. Itu dakwah orang-orang di sana. Tapi kita menerima, kita tak sebut Allah yang satu. Mengapa satu tak boleh pada Allah? Boleh, tapi ada orang awam yang susah nak faham. Itu yang ulama tak pakai satu, dia pakai se. Se bukan satu. Allah yang se. Lepas tu susah nak faham juga, sebab orang Kelantan panggil se tu satu. Kita pun sebut se. Itu bukan satu. Esa, wujudnya dia, tapi bukan satu. Mengapa agaknya? Kerana satu tu jumlah angka yang berbilang. Walaupun satu, bukan dua, bukan tiga. Cuma kita kata Tuhan yang satu. Salah tak? Bagi orang awam tak salah. Cuma jangan dia menjelmakan satu tu macam satu kewujudan yang ada bentuk tu. Bukti Allah wujud mengikut ulama tasawuf adalah huruf alif je, cukup. Allah bukan alif, tapi bukti kewujudan Allah tu pada alif dalam tasawuf. Yang ketujuh, qudrah, maha kuasa. Maha kuasa ni maksudnya mustahil Allah Subhanahu Wa Taala dapat dilemahkan. Kalau Allah mahu menurunkan hujan, tak ada siapa boleh tahan, sebab dia menurunkan dengan kekuasaannya. Yang ke-8, iradatun ataupun iradah, berkehendak. Mustahil apa yang berlaku tanpa kehendak Allah. Mustahil. Sehingga kita tak perlu bertanya apa dia yang berjalan bergerak tanpa kehendak Allah. Barang siapa jawab ada, kafir dia. Soalan ditanyakan, apa dia yang duk atas alam ini bergerak dia tanpa kehendak Allah, tanpa iradah Allah? Tiba-tiba orang kat belakang ujung sana dia angkat tangan gigi. Saya jawab dia, tapi apa hadiahnya? Dia jawab pula ini kafir dia. Oleh kerana itu jangan tanya soalan, nanti orang jawab jatuh kafir. Orang yang jawab memang jahil, tapi dia hukum akidah boleh jatuh dia kafir. Itu pasal ulama kata jangan cuba-cuba, jangan tes-tes. Sebab ada orang yang jahil akan jawab. Jangan tes-tes. Kecuali memang kita orang tes memang tak ada jawapan, sebab semua dah faham. Macam contohlah saya tanya, apa dia yang kita tahu Allah tak tahu? Kita tak faham. Cuba kalau sekiranya saya nak cuba jawab lah sekejap, saya nak fikir dulu. Itu pasal yang memulai nanti dia jawab kafir dia, sedangkan semua Allah tahu. Tiba-tiba ada yang Allah tak tahu. Sebab yang cakap gitu orang musyrikin Mekah je. Orang musyrikin Mekah kata Allah dia tak tahu, dia tak dengar kalau kita cakap bisik-bisik, kita jalan diam-diam gelak-gelak, dia tak tahu. Lalu bila kita pun yang samanya, pegangan kita, akidah kita, pendapat kita macam orang musyrikin Mekah tu juga.
Jadi semuanya berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar zarah sekalipun. Ilmun, iaitu maha mengetahuinya Allah seluruhnya, segala-galanya. Hayah, maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya rasai Allah Subhanahu wa taala maha hidup, cuma jangan dikaitkan Allah hidup dengan sebuah kehidupan. Apa maksudnya? Seperti mana contoh kita hidup dengan adanya roh, kita dapat makan dan minum, lalu kita berurusan muamalah dengan kehidupan ini, kehidupan dunia sebelum pergi ke barzah atau akhirat. Allah jangan kaitkan itu semua, kafir nanti. Mengapa? Agaknya Allah maha hidup, tapi tidak ada kaitan Allah yang maha hidup itu berlangsung dengan masa, berlangsung dengan waktu, siang dan malam, pagi dan petang. Dia cipta aja, dia tidak ada kaitan dengan apa yang dia cipta. Sentuh pun tak ada, tak ada kaitan dengan apa yang dia cipta. Sebab dia maha hebat, dia maha kaya. Dia kata kun, apa dia nak, semua cipta. Bukan susah bagi Allah. Itulah maknanya layaklah sebagai Tuhan yang boleh buat itu semua. Lalu ada tak Tuhan lain yang berjaya membuktikan dia Tuhan selain pada Allah? Tidak ada. Allah panggil siapa-siapa, kalau betul kamu ada Tuhan, buktikanlah Tuhan itu siapa. Buktikan. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut berhala tu, berhala orang musyrikin jadikan sebagai wasilah untuk menghampiri diri mereka kepada Allah, lalu disembah. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, Tuhan yang kamu sembah tu berhala, dia pun sembah aku. Tuhan yang kamu puja tu, batu-batu patung itu semua sembah aku. Mengapa? Sebab tu semua tasbih walaupun orang sembah dia. Orang menyembah batu, patung, seolah-olah menyembah diri dia sendiri. Sebab patung itu semua, apa yang dibuat oleh manusia, apa yang sedia ada, itu semua menyembah Allah, tasbih kepada Allah. Itu yang Allah kata kehidupannya sia-sia, dia pergi menyembah pokok. Pokok tu sujud kepada Allah, tasbih kepada Allah. Itu yang Allah kata, yang kamu sujud tu Tuhannya adalah aku. Itu pasal dekat akhirat, berhala tu Allah akan bangkitkan, datang. Lepas tu semua pun diberi lidah berhala. Lalu dia kata, ya Allah, kau Tuhanku, kau Tuhan kami, dan kami tak pernah perintah mereka tu untuk menyembah kami, tapi syaitan yang menyuruhnya. Itu jawapan berhala-berhala tu. Yang ke sebelah, sama' maha mendengar. Tapi maha mendengar Allah jangan dikaitkan seperti mana kita yang mendengar dengan anggota. Basar, maha melihat. Jangan kaitkan Allah Subhanahu wa taala memerlukan sesuatu untuk melihat. Dia begini, sekiranya pada sifat Allah tidak ada sifat basar, bolehkah Allah melihat? Oh, tak boleh, dia mesti ada sifat basar juga. Tidak, memang wujudnya Allah dengan sifat basar itu sendiri. Jadi tak perlu tanya kalau tak ada. Jangan ada soalan gitu. Saya nak tanya kamu ya, test ni, Allah Ta'ala kalau tak ada sifat basar yang maha melihat ni, agak-agak Allah Subhanahu wa ta'ala masih mampu memandang ke? Nak murid kat situ jawab, tak boleh memandang lah Allah Ta'ala. Baik yang mengajar bengong, yang jawab pun bengong 7 kali lagi. Sebab dia jawab juga. Tok guru yang ajar tu pun dah bengong. Sebab soalan ni jangan, nanti kita akan sampai, jangan pada Allah kaifa, mata, kam. Nak tanya Allah berapa lama dia hidup, kam, kaifa, bagaimana keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditanya itu semua. Aina, di mana Allah sekarang ni, jangan ditanya. Itu bertanya untuk kita boleh, pada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan. Sebab yang jawab tadi boleh mendatangkan kekafiran kalau dia menjawab, kecuali dia membetulkan. Kamu tidak perlu tanya di mana Allah, kerana Allah telah wujud tanpa dia ada bertempat. Jadi bila kamu dah faham, kamu takkan nanya lagi.
kalamun, berkata-kata. Tapi jangan kita kaitkan Allah berkata-kata seperti mana makhluk yang berkata-kata, walaupun bukan manusia. Alam ini berbicara, sebenarnya kita yang tak dengar. Yang tidur dua je makhluk, manusia dan juga jin-jin pun tidur. Haiwan-haiwan mereka sekadar tidur dengan mata dia, tapi dalam diri dia, pada zat haiwan lah, tak, dia sedang tasbih pada Allah dengan nafas dia, nyawa dia. Itu kucing kita dengar macam tidur, itu tasbih dia. Yang itu kita. Agaknya tu bunyi tasbih tak? Confirm bukan. Tapi kalau kucing bunyi tu tasbih dia. Wa tasbihah, itu cara dia bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, cuma kamu tak tahulah dia tasbih itu macam mana. Itu ghaib dah juga. Jadi nombor 1 sampai nombor 13 ini yang dipegang oleh mazhab Asy'ariyah. Tak banyak pun. 14 sampai ke 20 tambahan saja dalam mazhab Al-Maturidiyah. Jadilah 20 sifat wajib. Sebab nombor 14 dengan 15 ada terkandung dalam nombor sebelum-sebelum ni. Tapi mengapa perlu ada? Dia bergantung balik pada yang sebelum. Yang ke-14, kaunuhu qadiran, tetap selalu dalam keadaan berkuasa. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala qudrah, berkuasa. Bila kemasukan kaunu, keadaannya berterusan dengan berkuasa, tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, makna menunjukkan sifat lemah dan wujud kekurangan pada sifat Allah. Itu mustahil. Itu yang ditambah kaunuhu, maknanya keadaannya begitu berterusan. Kaunuhu muridan, nombor 15, tetap selalu keadaannya mengkendaki. Berterusan dan tidak ada kaitan berhenti. 16, kaunuhu aliman, tetap selalu dalam keadaan mengetahui. Bukan macam kita, kadang-kadang ada yang tahu, lepas tu dah tak tahu. Ada yang kita ingat, lepas tu dah tak ingat. Siapa sini boleh ingat apa yang dia dah tak ingat? Orang tanyanya, nama siapa? Sejak saya sakit ni saya dah tak ingat nama. Sebelum sakit nama siapa? Nama saya Roslan. Sebelum sakit dia kata nama saya Roslan. Dah sakit tu dah lupa dah. Kan luar biasa orang tu. Waktu dia sakit dia lupa nama dia Roslan, dia lupa. Tapi kita tanya sebelum sakit nama siapa? Roslan kata. Yang ke-17, kaunuhu hayyan, tetap selalu dalam keadaan hidup terus menerus. Tapi hidup ni bukan yang seperti mana saya jelaskan tadi. Bukan hidupnya Allah seperti mana kehidupan alam, tidak ada kaitan langsung. 18, kaunuhu sami'an, tetap selalu dalam keadaan mendengar terus menerus. Akan tetapi dalam hal ini kata ulama, walaupun Allah tetap terus menerus mendengar, tidak terlibat dengan masa ke zaman, tak ada langsung. Allah Subhanahu wa taala sejak dia mula dia menciptakan, dia beri masa usia atas apa yang dicipta, dia tetapkan perjalanan tu. Kalau nak diberi contoh, tengok jam dinding saja. Kita letak bateri, tahu dah dia pusing 1, 2. Itu contoh makhluk lah. Tapi oleh kerana kita orang awam, kadang-kadang perlu diberi contoh. Lalu Allah Subhanahu wa taala dah cipta dan takdir, jalanlah dia tersebut. Lalu Allah tidak terlibat dengan masa, tidak terlibat dengan zaman.
Dia cipta, dia tak terlibat, dia perlu ada daripada dengan apa yang dia cipta, dia perlu ada. Tidak. Itu yang hebat tu. 19. Kaunuhu basiran, tetap selalu dalam keadaan melihat, sentiasa melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak putus-putus. Maksudnya melihat tanpanya sesuatu. Sesuatu itu adalah hubungan dengan makhluk yang macam kita beranggota. Dan yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, tetap selalu dalam keadaan berkata-kata, dan mustahil Allah itu ada diamnya. Manusia diam dan berkata-kata atas qudrah dan takdir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi pada Allah sentiasa berterusan berkata-kata, hanya tidak perlu digambarkan bagaimana Allah terus menerus berkata-kata. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala dia nak berkata-kata dengan siapa pun, walaupun orang itu belum dia cipta. Seperti mana Quran tu kalamullah. Nabi pernah sabda, hadis yang sahih, 2000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi, Allah dah berkalam firman. Ada dalam surah Taha, kata Nabi. Dalam surah Taha ada cerita Nabi Musa alaihissalam. Quran itu kalamullah. Hanya saja soalannya, waktu tu Nabi Musa dah ada ke belum? Sebab Nabi kata 2000 tahun sebelumnya Allah cipta langit dan bumi, Allah membaca surah Taha. Beriman Allah membaca, maksud berkata-kata, termasuk firman dia itu. Hanya jangan dikaitkan dengan lafaz, dengan huruf, dengan kalimah tu saja. Beriman Allah berkata-kata dan ada firman. 2000 tahun sebelum dia cipta langit bumi, waktu tu Nabi Musa dah ada ke belum? Tidak ada lah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan ada cerita dalam surah Taha, cerita Nabi Musa menghadap Firaun. Dalam ayat yang lain surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa kallama Allahu Musa taklima. Quran itu dia azali, firmannya azali, kalamullah. Kalamullah dah ada wujud dulu, dah ada dulu sebelumnya cerita Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Itu yang kata ulama akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, jangan menggambarkan perkara ni. Tak boleh digambarkan bagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa berbicara secara langsung dengan Allah. Kalau sekiranya kawan kita kata, semalam saya sempat cakap dengan pemansuri agung, percaya tak? Percaya. Tapi kalau dia kata, semalam saya bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun cakap dengan saya secara langsung, kita tanya balik, macam mana Allah bercakap dengan kamu secara langsung? Macam mana? Macam mak aku cakap dengan aku jugalah, bebel dia. Boleh ke cakap begitu? Tidak, sebab berkat wakallama Allah Musa taklima, tanpa kaifiat. Jangan dikaifiatkan. Tak perlu, beriman saja. Tak boleh digambarkan, kerana Allah wujud azali. Bagaimana Allah boleh berkata-kata dengan Nabi Musa? Ya, bukan situ lah. Wakallama Allah Musa taklima, memang kat Bukit Tursina. Peristiwa tu memang ada, kita beriman. Cuma kaifiat tu, sebab Allah berbicara dengan kalam zat. Kalam zat ni bukan huruf, bukan bahasa, bukan kalimah, bukan suara. Sebab itu makhluk. Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah, ya Allah, ya Rabbi, dengan lidahnya, dengan suaranya, dengan bahasanya. Tapi Allah berbicara. Itu yang kata ulama, jangan kaifiat. Sifat kalam Allah itu jangan dikaifiatkan. Kalau dikaifiatkan nanti menjadi bentuknya makhluk. Sebab sifat kalam itu kembali atas zat. Zat tidak ada kaitan dengan makhluk. Jangan kata Allah Ta'ala ini suara dia, oh macam peti yang sambung menyambung, seperti mana guruh di langit. Apa itu? Suara Allah Ta'ala. Betul ke tidak kalau kata begitu? Kalam dia, bukan suara. Suara siapa?
Tak ada suara. Tidak ada kaitan. Sebab bila kita kata Allah ada suara, suara itu makhluk. Itu yang ulama jawab, jangan kaifiat, beriman je. Itulah masuk wa kallamallahu Musa taklima, itulah masuk sifat kalam. Beriman Allah ada kalam. Cuma macam mana dia berkalam? Dia hebat sangat, tak boleh kait. Sampai tak boleh nak kaitkan langsung sifat kalam. Beriman. Ya. Dia bukan nak kata dia tahu, dia merasai. Kalau dia tahu, dia boleh bagi tahu, oh aku berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan aku macam ni, macam ni, macam ni. Itu nama tahu. Tapi dia tak boleh bagi tahu, dia rasa dia. Macam Allah ilhamkan kepada kita dalam hati. Ilham itu suara ke bukan? Bukan kalimah, bukan apa pun, dia ada dalam hati. Kita tahu, kita faham je. Itu pasal bila sesuatu Allah ilhamkan, kita tulis, kita sampaikan, orang katanya, bagus ni, daripada mana dapat kata-kata ni? Kita jawab ilham. Sebab dari dulu lagi saya memang tahu yang Ustaz cerita dia ada apa, suara kalam apa semua. Salah itu. Saya ingat Nabi Musa memang ada suara, tapi sama juga macam ni, Allah bercakap dengan kita dalam ayat Quran. Quran dari kalam lafzi. Allah Subhanahu wa taala kata wastaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Kita di lidah astaghfirullah, itu sama kita berbicara dengan Allah. Was'alullaha min fadli, mohonlah kepada Allah, kamu nak kurniaan apa? Kita pun mohon, ya Allah aku nak mohon. Sebab Allah kata minta. Mana itu pun sama kita berbicara dengan Allah melalui kalamnya, tapi kalam lafzi, bukan kalam zati. Zat itulah kata ulama jangan kaifiat. Zati itu dah jadi lafaz. Itu pasal kata ulama kalamullah, Quran kalamullah, kalam zat. Tapi yang kita baca huruf itu tetap makhluk. Quran helaian itu kertasnya, hurufnya, khatnya makhluk. Suara yang keluar makhluk. Tetap kita kata Quran kalamullah adalah permulaan pada zat kalam tu. Itu kita tak boleh ubah. Itu pasal mazhab Mu'tazilah dia tak boleh nak terima, susah sangat nak fikir. Lalu tu dia kata senang, Quran itu makhluk je lah, tak payah cakap kalamullah. Kita pun terima juga Quran tu makhluk, tapi kertas, suara. Tapi Mu'tazilah dia menafikan kalamullah itu. Kalau tak ada apa, dia mesti kata mesti ada suara, mesti ada bunyi, dia nak gitu. Tapi Ustaz, yang macam Rasulullah terima wahyu-wahyu tu lagi macam mana? Perantaraan Waroi hijab. Dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, tidaklah kami berkata-kata dengan seorang rasul yang kami utus melainkan dengan wasilah perantaraan malaikat Jibril, ataupun yakni di sebalik hijab. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman macam Nabi Musa alaihi wasallam, dia tahu tu firman Allah cuma tidak boleh diungkapkan. Dia hanya merasai ada satu kalam Allah sampai masuk dalam hati dia. Selain daripada itu terus masuk dalam hati orang tu. Hati Rasul yang diutus tanpa perantaraan malaikat. Ini khusus, ini semua khusus yang Allah bagi kat kita, bukan untuk kita je, orang lain pun dapat sebenarnya. Yang Allah ilhamkan kepada kita, ilham atas sifat kasih Ar-Rahman Allah. Semua tersebar ni ilham ni, tersebar semua ilham ni atas kasih sayang Allah. Bukan kita seorang yang dapat, orang lain pun dapat ilham ni, dia umum. Tapi para Nabi Rasul ini dia dapat khusus, wali dapat khusus, khawas ni, orang istimewa ni dia dapat khusus sebab dia jaga amanah pada ilmu ma'rifatullah. Itu yang menyebabkan ada ilmu tambahan Allah bagi. Itu yang disebut kasyaf, laduni, hikmah. Itu yang mereka dapat. Terbukti para sahabat Rasulullah dapat tu semua. Seperti mana saya bagi contoh, mereka ambilnya batu nak tasbih. Batu tu dah tasbih dulu. Dengar subhanallah, subhanallah.
Nak makan roti, nak bagi tahu roti tu tasbih. Koyak bunyi subhanallah, subhanallah. Lepas tu sahabat tu tengok muka masing-masing. Siapa tasbih? Aku mengunyah macam mana nak tasbih? Dua dalam satu tak boleh jalan. Satu nak kunyah, apa tu tasbih tak jalan kata. Rasul kata, ya Rasul, kau dengar apa yang kami dengar? Bunyi tasbih ya. Ya Rasul, itu roti kamu tasbih. Roti kamu sedang tasbih, kata Rasul. Jadi sahabat Rasulullah kan dengar. Jadi soalannya, ilmu apa tu sampai boleh dengar? Tasbihnya itu semua adalah perkara ghaib. Jadi kalau Allah menghendaki orang yang betul bawaannya Islam, iman dan ikut Nabi sungguh, macam sahabat tadi, dia dapat tu semua. Dia dapat. Itu pasal ada sahabat Rasulullah yakinnya dengan pertolongan Allah. Mereka itu nak pergi perang naik kuda, lepas tu ada sungai. Seorang sahabat Rasulullah, dia mohon dengan Ismullah yang azam duduk depan sekali. Lepas tu dia kata, dengan yakin kamu lintas sungai ini dengan kuda kamu. Kuda jalan atas air. Bukan kudanya berenang dalam air, jalan atas air. Disaksikan oleh ramai para sahabat. Ini nama karamah. Kita jangan buat tiba-tiba tenggelam. Kita nak pergi ke sungai besar tu, lepas tu kita bismillah, ya Allah, aku yakin kau maha wujud, tolonglah aku. Lepas tu ada pakcik tua, takkan nak gitu, sampan bot ada, naik je lah. Kita nak ngada-ngada lintas juga, jatuh lemas. Jadi jangan dibuat. Sebab apa? Sebab kita belum ditarbiah, dididik ke situ. Yang asas pun banyak tak tahu macam mana nak sampai ke situ. Sifat 20 belum betul-betul berdarah daging, macam mana nak berjalan atas airnya. Jangan ngada-ngada. Apatah lagi, kenapa awak nak belajar ilmu ni, ilmu batin ni, ilmu ini dah aku. Saya nak terbang ke udara. Beli je tiket, nanti kapal terbang bawa lah. Ngada-ngada orang belajar nak terbang, dia tak tahu dia terbang dalam masa seminit, ada dia di bawah tembak di atas tu. Tak perlu. Mengapa yang saya sebut tadi, orang pun tak pernah minta ke Allah, Allah yang bagi. Sebab dia tak minta tu, ya Allah bagi. Yang minta tak Allah, Allah tak bagi je. Kalau bagi nanti jadi istidraj. Jadi istidraj itu pasal dah ada orang macam tu, dia boleh terbang. Semayang dah tak ada, puasa dah tak ada, terbang boleh lagi. Lalu soalannya agak, Allah yang bawa dia terbang ataupun syaitan? Tanpa dia sedar, jin bawa dia terbang. Itu nama istidraj. Dia tanpa sedar, dia dah sesat, dia dah ikut syaitan. Syaitan yang bawa dia terbang. Sebab bagi dia dah dapat maqam istimewa tu, yang dia tak perlu solat semua. Sebab apa? Dia dapat terbang tu, mana kedudukannya tinggi dah. Nak sampai level malaikat yang boleh terbang tu. Wallahu ta'ala alam. Jadi selesai kita secara ringkas sifat 20. Nanti kita masuk pada syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabil nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, sama.